Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. El, my friend, how are you, man? Selepas hujan, Oh, selesa. Dah Bagaimana lega lah, bro. seorang lelaki yang boleh menjaga perutnya, membawa perutnya akan bisa menakluki menurut Robert, kata-kata Robert Mugabe. jangan resolusi. Bang, siap. Okey, alhamdulillah. Semua okey. Yeah. Macam mana work from home ke apa? Work from home lah. Ni pun laptop ni. Sebagai engineer, macam mana nak work from home? Nak jaga kilang. Saya depan PC je, tak ada masalah. Kilang tu kilang manufacture apa? Saya dengan Intel. Serius. Oh. Okay. Zal Firdaus Hadawan. Macam mana nak sebut ni? Hadawan. Hadawan. Tadi sebelum start tadi dengar cari lagu Ilusi dulu. Lagu Audimok Lagu Audi. Itu first bukan. Itu second song saya buat dengan Audi. Lagu first dengan satu artis Sarawak. Nama dia Irazzi. Tajuk dia Kontra Analisa. Dia sebenarnya kontra antara Ana dengan Lisa. Watak antara dua perempuan ni. Dia lagu tu menang era Borneo kot rasanya. Ada satu competition dekat Sarawak. Ada era lah. Era Borneo kot. Tapi Muhammad ni dia famous kat sana je. Kat sana kurang sikit. Lagu Ilusi ni berkenaan hal apa lagu tu sebenarnya lagu eksperimen. Cerita dia pasal saya summarize lah yang saya ingat. Seorang ni pelakon. Dia dalam drama dia nampak cantik tapi kat luar hakikatnya dia biasa-biasa je. So benda tu jadi macam ilusi lah. Macam orang mengagungkan dia kat dalam drama. Wah, cerita ni best, ni tune. Tapi kat luar tak macam biasa je. Rasa suasana yang kedua. Itu tu melodi dia. Saat kau betul. Saya tak ingat, serius. Saya tak ingat lama dah. Bagus. Lama itu, dah. Itu bagus. Lirik yang kita buat jangan diingatkan. Saya tulis. Dah settle, okay go. Dia memang melodi tu dia akan terperap kat kepala kita dalam setahun 2 tahun lepas tu dah lupa dah. Bagus. Bila dengar balik macam okey, lagu ni okey. Betul. Ui, siapa lagi? Jangan resolusi. Sekali dah makan dia jadi macam raksasa yang tak boleh berhenti makan. Saya duduk rumah ni makan banyak tu yang jadi bela nak makan apa dah. Semua dah sepi dah saya try. Kadang makan cherry, kadang makan bodoh-bodoh, bawang bodoh je pun. Bawang putih campur olive oil. Oh, syabas. Bawang putih, bawang merah, lada hitam sikit, garam sikit, olive oil, settle. Makan dengan roti. Bagus tu. Dah. Kalau tidak ada hasrat di jiwa untuk menjalinkan hubungan romantik dengan sesiapa, diet tu bagus. Bawang putih dan bawang-bawang sebagainya ialah satu female repellent untuk menjauhkan diri kita daripada diminati oleh wanita. Dengan dia punya bau tu. Saya tersedu ni daripada pagi tadi. Kenapa Tak tahu pasal. Tak tahu bawang tu kot. Antara lirik-lirik lagu yang awal-awal awak buat ialah dengan Omar K. Omar K, ya. Lagu pertama untuk JJ. Lagu Pemaisuriku. Pemaisuri. Macam mana boleh buat lirik untuk Omar K? Memang kawan dengan dia ke? Macam mana kisah dia? Kerjasama dengan Omar K. Masa tu saya belum boleh kawan.
saya baru kenal dengan dia. Hmm. Macam mana cerita dia? Dia satu office dengan wife saya dulu. Masa tu saya tak kahwin lagi, saya tengah bercinta lah. Kan? Lepas tu wife saya ni, awet saya ni bagi tahu lah, cakap, ada seorang kawan ni, dia kompos lagu, dia selalu datang office lambat dia. sebab malam-malam dia buat lagu. Okay. Lepas tu saya pun tengah bosan masa tengah tunggu bas. Saya dekat U masa tu, tengah belajar lagi. Tengah tunggu bas. Saya dulu memang tak ada transport lah. Tengah tunggu bas kat bus stand tu, saya type dengan phone lah. Kalau nak hantar dekat awet saya ni. Apa tau, mengarut apa lah, saya tulis. Lepas tu dia cakap, sedapnya apa yang saya tulis ni lah. Sedap lah. Dia cakap, sedap apa ni, mengarut je. Dia hantar benda tu dekat Omar. Lepas tu Omar pula, dia cakap, best ni. Boleh datang jumpa lah. Kita jumpa lepak mana-mana. Lepas tu saya balik KL. Sebab saya dulu belajar dekat Johor. Skudai? Saya balik KL. Skudai. UTM? Saya balik UTM. Saya balik KL. Lepas tu ada event bowling kat office tu. Kat situ saya jumpa Omar. Lepas tu jadi kita orang tukar number phone apa semua. Tiba satu malam tu, masa tu saya tinggal dekat quarters HKL. Sebab mak ayah saya kerja dekat hospital. So dekat quarters HKL, Omar tinggal kat Gombak. So dia message saya masa tu. Dia cakap, free tak malam ni? Jom kita lepak kan? Boleh juga. Lepak mana ni? Lepas tu dia cakap lepak dekat Gombak, dekat area mana tak. Saya masa tu phone pun tak ada. GPS mana ada lagi kan? Kita pun redah dengan lalu kubur, 2-3 kubur tepi jalan. 2-3 kubur tepi jalan. Dah sampai rumah dia, dekat dengan kawasan rumah orang asli kat Gombak. Betul ke rumah ni? So masuk rumah dia cakap lepak dulu kat rumah dia. Tu dia tunjuk lah saya dia punya studio setup dia. Dia punya mic lah, apalah ni lah. Lepas tu kat situ dia compose lagu masa tu lagu JJ lah. Dengan Azlan Wahasan masa. Lepas tu dia cakap, kau boleh tulis tak? Try tulis. Okay, boleh. Lepas tu on the way nak balik pukul 3 pagi dengan lalu kubur apa semua, benda meremang apa semua. Naik motor. Sampai di rumah lagu dah siap. Saya mesej dia, saya cakap dia lirik dah siap. Dia siap, cepat kan? On the way tu ada lah, tengah humming kan, dapat dah dia sikit balik rumah tu, tulis lah. Tu dia cakap, okay, hantar kat dia. Saya pun hantar kat dia dah record semua, dia buat. Lepas tu tak ada title, saya tulis pakai tulis je. Saya tak ada storyline, macam bodoh-bodoh kan. Baru-baru lagi. So tak ada tema, tak ada apalah, apa yang terfikir kepala tulis lah. So dia bagi saya demo yang dia buat. Okay, ini demo yang kau tulis. Lepas tu saya dengar, okay juga, sedap juga ni. Lepas tu dia tanya saya, tajuk lagu apa? Cakap, belasah je lah apa-apa. Tak ada tajuk lah, belasah je lah. Dia letak Permaisuriku lah, dia discuss dengan Azlan. Tu letak Permaisuriku. Saya tak tahu lagu tu siapa nak nyanyi. Bagi saya macam just for fun je lah. Tiba-tiba dia kata, JJ nak lah. Saya pun macam, JJ nak. Okay lah, ambil lah. Saya pun suka-suka je kan. So, tak terfikir lah nak pasal royalty lah, duit lah, apa tak terfikir lah. Just tulis just for fun. Lepas tu sekali keluar album. Lepas keluar album, tercalon lagu pop terbaik kot masa tu. Lagu pop terbaik AIM. Dengan Yuna apa semua lah. Dalam satu kategori lah. Kat situ first time saya jumpa bang. Kat PWTC. Right. Kat PWTC masa tu. Lepas tu saya malu-malu sikit lah. Macam, siapa kecil lah, sekecil malu-malu sikit lah. Lepas keluar album tu, saya rasa macam, okay, saya nak beli JJ punya album ni. Nak buat collection lah. Okay, ni first song saya tulis lah.
Dan dengar banyak lagu tu dalam kereta. Ada satu lagu tu yang saya lagu ni syok lah. Kenapa dia tak pergi lah? Lagu Layang. Layang. Lagu abang lah. Oh, lagu saya? Ha. Okey. Saya dah lupa. Sakti Santiasa. Sakti Santiasa. Sakti Santiasa. Okey, salah satu nama dia. Okey. Sakti Santiasa. Siapa tulis ni? Sakti Santiasa. Best lirik ni. Start lepas tu saya kaji lirik. Saya selama ni saya tulis macam selamba je. Macam tak ada ahli tuju lah. Tak ada storyline, tak ada apa. So abang pencetus mula-mula. Macam mana awak tahu Sakti Santiasa tu saya? Abang bagi tahu. Ya, saya beritahu. Selepas berapa tahun? Okey. Oh, okey. Ha. Saya tinggal beritahu Okey, lupa. Alright. Itu yang mula yang start. Okey, saya rasa ada satu lagu lagi dengan M. Nasir kot. Saya punya lirik dengan M. Nasir untuk album JJ. Oh, ya ada. Dia 6/8 ni beat. Saya lupa apa tajuk dia. Satu untuk M. Nasir, satu lagi untuk lagu Bad ni Skala sebenarnya. Asalnya lah. Saya tak ingat lah. Saya album tu pun tak mana dah pergi. Mula-mula semangat lah beli. Saya tak tahu lah mana pergi. FMC kot ni. JJ. Itu JJ punya last album maksudnya tu. Last album dia. FMC dah. Lama dah. 2008 kot keluar. 2008 lah saya start tulis. Lagu tu lah mula. Lepas pada Permaisuriku tu lagu apa kan? Lepas tu saya selalu lepak dengan Omar. Lepas tu Omar cakap ada artis perempuan bawa Ajai. Alia. Lepas tu saya buat satu lagu dengan Omar untuk Alia. Tajuk dia Reality Dewi. Reality Dewi. Okay. Lagu tu controversial sikit. Kenapa? Sebab dalam tu saya ada tulis akulah dewa, engkau lah dewi, lebih kurang itu lah. Okay. So orang cakap ni apa ni, dewa dewi ni menyembah berhala apa, something macam tu lah. Akibatnya lagu tu tak boleh di-push Lagu tu famous juga. Famous Masuk separuh akhir AJL juga rasanya. Reality Dewi. Ya, Reality Dewi lah. Puncak awan kita menari. Mungkin fantasi bagai ilusi hanya ku mimpi. Tawamu penawar hati buatku tenang di malam sepi. Di realiti yang ku hadapi sepanjang hari. Aduh, lirik apa ni? Zaman mula-mula ni. Aduh. Lepas pada Alia ni tahun bila? 2008, antara 2008 dengan 2010 2008 2010 lah. Saya ada buat dalam jangka masa tu, saya ada buat satu dengan Omar K. Bila cakap pasal Alia tadi. Boomerang. Saya ada baca. Kumpulan coklat. Coklat kan? Coklat. Saya baca lirik tu. Mula-mula saya pergi studio Audi. Masa tu dekat Audi kan, dekat Replay. Fuse. Pergi kat sana. Dekat Fuse. Pergi kat situ. Masa tu diorang tengah sibuk apa lah. Nampak lah diorang print out lirik Boomerang tu. Ya. Saya baca lah. Damn, shit, power gila ayat ni. Power ni, siapa tulis ni? Ni bukan nak up abang lah, tapi saya memang impressed lah. Macam, oh shit, tak terfikir lah. Lepas tu, start lepas tu lah, saya start kaji lirik lain. Lirik penulis lain lah. Tu banyak baca lah. Sebenarnya memang bagus kan awak sebagai seorang
engineer pun saya rasa approach pada penulisan ni sepatutnya sama macam approach seorang engineer kan. Kita kena ada lebih kurang cukup lah. research Kena kita. Betul. Betul. Kita kena Lebih tahu. kurang lah konsep dia sama. Ya. Saya rasa research adalah sebahagian daripada work kita. Kita kena tahu kan apa orang lain tulis, apa orang lain dah tulis. Jadi bila kita tulis tu kita tahulah, wah ni orang dah buat, ni orang tak buat. Lepas saya suka lain pada lain. Saya suka benda kelainan. Ya. Macam tajuk pun lain pada lain yang mungkin orang tak pernah terfikir nak buat tajuk, saya buat tajuk. Saya tajuk ataupun judul lagu saya fail. Yang susah betul nak bagi judul lagu. Sebab tak tahu, mungkin lepas bila saya buat dengan Audi ni, dia macam Audi dia banyak guide lah. Dia cakap fokuskan pada storyline, fokuskan pada tajuk. So benda yang first dia guide saya, dia cakap come up dengan tajuk dulu and then baru storyline. Dengan approach saya dulu, saya belasah je. Apa saya rasa macam storyline macam sedap je, saya belasah je kat situ. Walaupun dia ayat tu pusing-pusing, lambat nak sampai kan. Tapi dia belasah je. Tapi bila dengan Audi, dia cakap okay, mula tajuk and then storyline. Tu yang come out dengan tajuk pelik-pelik dulu. Lepas tu bila tajuk pelik-pelik, kita nak masuk penceritaan dengan benda yang pelik ni sangat-sangat susah. Itu yang jadi macam susah sikit lah. Faham. Betul. Betul. Melainkan kalau kita tulis storyline, tajuk tu come out lain, pun susah juga. Ada setengah orang dia macam kena ada tajuk yang ada wording kat dalam ni, yang summarizekan semua penceritaan. Betul. Tu nak fikir wording tu yang unik lah, yang susah juga. Betul aja. Ada pro and cons lah. Faham. Saya cakap tadi lah, saya kalau bagi judul saya fail. Kalau saya tak pernah, jarang mulakan dengan judul lagu tu apa. Macam approach Audi. Jadi kalau kongsikan kalau saya buat dengan Audi, satu lagu yang saya biasanya bila saya buat lirik, saya mula daripada mula. Maksudnya saya akan tulis daripada verse dulu tau. Lepas tu lagu apa emosi yang dia sampai tu, yang datang pada otak saya masa melodi tu, so saya akan mula tulis daripada verse. Sekali-sekala je ada lagu yang saya mulakan dengan chorus. Bila kita dengar satu lagu tu, kadang-kadang chorus tu dia timbul pada kita kan. Chorus tu mengeluarkan idea. So antara lagu yang chorus bagi idea pada saya adalah, kalau dalam untuk Audimog ni, lagu Drama Ming Baizura, Yani dengan Nikki. So lagu Drama tu lirik dia saya mulakan dekat chorus. Bila saya dengar chorus tu, saya terus dapat idea. Drama dari cinta pun tercipta. Sama macam saya juga kadang. Sebab saya selalu start daripada verse, daripada atas. Bila kita dengar lagu tu, dia punya muzik dia, kita dah tahu dia punya feel. Okay, ni feel verse ni, mungkin something yang macam deep, yang macam aku nyorok bawah meja, tak nak jumpa orang. Macam tu lah kan. Feel dia lah. Tapi bila chorus, tak nak, aku nak keluar pada meja, nak keluar pada rumah. Bukan itu lah. Lantak COVID, aku nak keluar. Betul. Dia feel macam tu. Tapi kadang-kadang bila diorang bagi melodi, dengar dekat melodi dekat chorus tu strong. Macam boleh start dari sini dulu. Tu boleh start dari situ, baru kita build up dia punya storyline nak sampai ke situ kan. Betul. Betul lah, saya cari lebih kurang macam abang. Memang ada beberapa lagu yang chorus tu terlampau kuat, dan saya akan secara automatik mula daripada chorus tu. Lepas tu nanti kita reverse engineering balik lah.
Macam mana nak buat verse terbalik kita, balik. verse kita pergi ke chorus macam tu. Tapi Betul. kadang-kadang bila saya patah ke belakang balik tengok kerja-kerja yang macam tu, contohnya lagu drama tadi tu kan. Bila saya pergi, saya tengok balik sekarang dah bertahun kemudian lepas saya tulis, saya tengok ada memang kejanggalan pada struktur lagu tu. Dia punya chorus dia tu macam tak seimbang dengan verse dia. Verse dia tidak sekuat chorus tu. Macam ianya sengaja diletakkan di situ. Tangkap muat. Dia macam dia main tangkap muat. Tapi dari segi keseimbangan dia ataupun simetri di antara verse dan chorus itu masuk. Tapi kita tahu dia ada sesuatu yang tak kena because dia di reverse engineered untuk jadi betul. Dia nak tune dia balik. Macam mana ni? Semata-mata nak bawa dia ke tempat tu kan. Sebab dia main destination dah tahu dah. Dia datang pada mana ni kita tak tahu. Betul. Tapi lagu yang kita mula pada verse, kita daripada point A, okey kita nak pergi ke satu point yang kita tak tahu mana. Jadi bila kita tengok bertahun-tahun kemudian, bila kita tengok balik, keseluruhan journey itu sendiri memang satu pengalaman, pengembaraan. Ya, betul. Ya. Betul. Yang tadi tu cakap pasal lagu drama tu sendiri. Saya mula-mula sekali bagi tajuk dia lah drama tari. Because saya nampak melodi tu dia macam celebration tau. Dia macam concert joy sikit tau. So saya nak buat dia satu yang epic lah, macam drama tari, macam satu pentas. So tapi bila dah siap lirik tu saya bagi kepada Odi dan Odi ada buat brainstorm boleh ada buat satu session dengan para wartawan. Orang cakap drama tari tak kena lah tajuk tu. Itu drama je. Jadilah tajuk lagu tu drama. Kebanyakan judul 10 tahun yang pertama, kebanyakan lagu saya judul semua orang lain bagi. 10 tahun yang pertama semua bagi. Lewat ni je saya ada banyak sikit lirik-lirik lagu yang judul dia saya sendiri bagi. Dan saya kalau judul lagu tu dulu masa saya mula-mula buat dengan Audi lah, saya kau boleh satu perkataan je. Siapa yang nak? Audi nak ke awak nak macam tu? Tak, bila Audi cakap okay, mula come up dengan title. Tapi bagi saya untuk title yang unik tu, satu perkataan dia dah cukup. Faham. Kan? Tapi kadang-kadang satu perkataan pun susah juga. Yep. Contoh saya pernah buat untuk Stacy. Tajuk dia Kapsul. Kapsul. Tapi sebenarnya penceritaan dia dekat bawah tu kapsul masa. Saya tak tajuk kapsul masa, tapi orang cakap kapsul je lah. Satu je cukup lah. Tak lah. Ya. Tapi meaning dah lain lah. Meaning betul. Memang dah lain. Ya. Kan? Ya. Itulah kita sendiri kadang kita terikat dengan undang-undang kita sendiri tu. Dalam kita buat kerja kita kadang terikat dengan undang kita tak nak gunakan perkataan macam ni, tak nak gunakan perkataan tu. Kita nak buat tajuk mesti satu tajuk macam tu. Judul dia mesti satu perkataan ke. Maknanya bahaya undang-undang betul. kena ada judul lagu dulu baru buat lirik tu. Saya pernah try. Terperangkap ni. Saya pernah ada satu blacklist word. Apakah antaranya? Aku, kau, saya, kamu, semua kata ganti diri lah semua. Bila tak ada macam tu, susah juga nak buat. Betul. Sebab banyak-banyak lagu yang ada benda perkataan tu standard. Ganti diri ni standard. So saya sebab saya suka benda lain pada lain. Okay, saya buang perkataan ni.
bila buang perkataan tu, bila kita sekali baca, nampak macam sajak yang hebat. Yang metafor gila-gila kan. Macam contoh macam duduk di kursi menghadap laptop. Macam tu lah lebih kurang. Tapi siapa yang menghadap laptop ni? Saya ke, kamu ke? So dia boleh jadi macam-macam. Jadi interpretation boleh jadi macam-macam kan. Right. So bila buat macam tu, okay, first problem saya face, orang tak faham. Sebab dia terlalu general. Ya. Siapa yang duduk ni? Siapa punya laptop? Lebih kurang macam tu lah. So tu benda tu memang, saya ingat masa tu saya aktif untuk lagu-lagu AF. Buat untuk budak-budak AF lah. Saya try tak nak guna perkataan aku, kau, ku, mu. Memang challenging lah. Challenging. Ya. Sekali-sekala kita buat undang-undang macam tu terhadap diri kita, okey. Okey, lagu ni aku tak nak buat, aku tak nak guna aku, tak nak guna kau. Tapi kalau sepanjang kerjaya kita memang sukar lah. Saya contoh undang-undang bila saya buat lagu Khalis Rindu. Sebenarnya dia adalah satu percubaan untuk tidak menggunakan imbuhan kata. Okay. Tapi kalau semua lagu saya tak ada imbuhan kata, payahlah. Jadi yang macam lagu tu je. Tak nak ada imbuhan kata. Macam mana lirik tu? Tapi saya pakai dia lah. Dia macam tin kosong denting golek ke kaki kan. Tin kosong denting golek ke kaki. Tapi kalau ada ketepikan syllable ataupun suku kata, sepatutnya perkataan ni macam ni tau. Tin kosong berdenting bergolek ke arah kaki lah macam tu. Tapi because saya nak structure nak structure lirik tu tanpa imbuhan kata, itulah jadinya tin kosong denting golek ke kaki. Dalam poin cerita ni ialah kadang-kadang saya nak letak satu undang-undang dalam satu lagu tu. Okey, lagu ni saya tak nak guna perkataan cinta, tapi ia ialah kisah cinta. Macam tu. Tapi kalau sombong kita buat macam tu, pengsan. Tapi saya ada tiga ayat perkataan yang saya takkan guna. Satu, kamu. Saya dah pakai. Kecuali saya nak menunjukkan daripada awal. Bagus. Kecuali saya nak tunjukkan dia plural, jamak. Kamu menunjukkan ramai orang lah. Kamu semua kan, bukan kau. Tu perkataan tu tak nak pakai. Kedua, bisa ataupun boleh. Bisa. Aku bisa jatuh cinta. Aku boleh jatuh cinta. So bisa saya tak nak pakai. Lebih daripada 15 tahun tak pakai bisa dah. Apa satu lagi? Tetapi bisa, kalau aku pakai bisa, maksudnya dia poison. Bisa ular. Kalau poison tak apa. Kalau boleh, saya pun tak pakai dua perkataan ni. Kamu dengan bisa. Bagus. Kamu sebab bagi saya macam tiba-tiba, okey, contohlah ini pendapat saya bila saya dengar banyak lagu, mula macam aku datang ke arahmu, lepas tu tapi sebenarnya aku sayang kamu. Tiba-tiba kamu. Tiba-tiba kau. Apa hal ni? Kan? Betul. Ni nak tangkap silibus je. Kan? Nampak sangat Betul. Tapi lagi satu yang bisa ni dia macam terlalu Indonesian lah. Betul. Kenapa kita tak guna boleh? Kan? Kita ada perkataan kita boleh, pakai je lah boleh. Tetapi kalau bisa tu untuk poison, yes. Macam berbisa. Dan sebenarnya daripada tahun 70-an, 80-an dulu kita, penulis lirik kita memang dah guna perkataan bisa. Sebagai perkataan boleh. Saya pun sebelum 2005 pun saya banyak juga guna bisa. Takkan bisa sekali-kali kasihku berubah. Tapi bila 2005
apabila saya balik Malaysia, saya tengok lirik Malaysia, budak-budak kita, orang kita, dia punya gaya bahasa, mereka banyak sangat cuba nak me-imitate Indonesian punya writing. Betul. Saya macam, alamak, menyampah. Saya nak cuba buat lirik yang macam mana bahasa kita cakap. Satu lagi yang tak boleh angkat tu, takkan pernah. Himas takkan pernah kan? Takkan pernah. Kan Indonesia banyak guna kata takkan pernah. So budak-budak ni sekarang ni pun takkan pernah. Takkan pernah bisa kamu. Aduh. Pengsan. Complete set. Complete set. Itu tadi saya cakap pasal aku kau kamu. Macam itulah. Itulah bahasa. Ada saya dah lama tak dengar radio, dah lama tak dengar lagu-lagu sekarang ni. Start ada bila masa bila saya buka radio tu, saya tak ingat lah siapa penyanyi. Bila dia nyanyi, dengar muzik arrangement okey, cantik, melodi, tune. Tiba time bila dia nyanyi je, tiba ada kamu pula kat ujung tu. Mula kau, aku, tiba-tiba kamu. Macam tak kena pula kat sini. Lari karakter Lari karakter. Itulah saya start pada tu je. Kamu memang saya tak letak, bisa memang tak ada. Sama lah kita. Orang Lembau semua macam kita lah. Cuba letak boleh. Bisa tu tukar jadi boleh. Barulah Malaysia sikit. Kataan boleh tu kita dengar phonetically macam tak sedap je kan. Tapi susah agak nak nyanyi tu boleh. Satu lagi, kenapa kita gunakan mu? Aku kau mu. Because kita nakkan rhyme tu lah. Rhyme dekat hujung. Rhyme. Because kau ialah perkataan yang susah nak digunakan di penghujung. Di ujung. Yes. Di hujung tu baris nak cari rhyme dia. Ya, betul. Nak cari rhyme untuk kau tu susah lah. Apa perkataan Melayu yang kau? Langau, bangau, langkau. Dia susah nak rhyme kan. So kalau kita nak letak dia dekat hujung susah. Sebenarnya kita cakap pasal rhyme ni, kita cakap pasal rhyme sekejap. Saya menyampah rhyme. Saya menyampah rhyme yang berada di hujung perkataan. Hujung-hujung. Macam mana punya pendapat? Okay. Menarik ni. Saya dulu masa mula-mula saya tulis lah. Saya dalam mindset saya, ujung sekali semua kena rhyme. Itu masa mula-mula tau. Ya. Mula-mula. Tapi lepas saya baca ada beberapa lirik penulis lain lah yang otak macam Arwah Lolok tu, yang lain-lain lah. Bila saya baca macam tak semestinya kena rhyme kat ujung ni. Kan? Betul. Kadang 3-4 line tak rhyme, tiba yang lain last kali rhyme. Lepas tu masuk verse lain yang last words tu rhyme dengan yang atas, yang first verse. Itu pun boleh. So tak semestinya semua kena rhyme. Betul. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kita boleh rhyme yang kat depan, kadang rhyme kat tengah. Betul. So tak semestinya ujung. Betul. So bila kita letak, bagi saya lah, kalau saya letak saya punya rules ujung sekali semua kena rhyme, saya rasa macam restricted untuk mencari perkataan. Itu bagi saya lah. Betul. Tapi kalau saya bebas tu, rhyme kat depan, rhyme kat tengah, rhyme kat belakang, tak kisah mana-mana rhyme. Yang dia ada rhyme kat mana-mana lah. Itu saya bebas nak guna perkataan mana-mana. Betul. Kan? Rhyme yang contoh percubaan rhyme yang saya try lah, yang sama tak sama. Lagu Polipolara, sebab dia based on pantun. Polipolara ni demi lirik dia punya pembayang lah, dia macam pantun lah kan. Pantun bukannya tak semestinya ujung tu semua kena rhyme. Ya, okey. Betul tak? Betul. Kan?
First line tak rhyme dengan langkah second satu line. baris. Langkah satu baris. Hmm. Tu first yang saya try. Try tengok okay dia boleh jadi lagu dan mungkin lah. Betul. Kan? Saya Dia setiap tahun dia sebab kita mengkaji lah. ya. Ya. Pada saya rhyme di hujung baris, hujung baris perkataan tu. Yang hanya boleh gunakan rhyme yang di hujung baris perkataan hanyalah Niko je. Kalau kita bukan Niko, kita diharamkan. Ini Niko nak bercerita apa. Niko je yang boleh guna tu. Dan hidup zaman 90-an. Dia seorang je yang boleh buat rhyme tu. Kalau kau bukan Niko dan tak hidup zaman 90-an, kau diharamkan menulis rhyme. Diharamkan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita punya hujung baris ayat tu, ayat. Dia memang tak rhyme daripada katalah baris pertama dengan kedua, dia memang tak rhyme. Tapi sebenarnya orang tak perasan tau. Rhyme dalam satu ayat, dalam satu baris ayat tu, dia bukan berima dengan baris yang berikutnya. Dia mempunyai rhyme di dalam baris tu sendiri. Dalam, yes, betul. Betul. Macam sekarang ni tak boleh nak bagi contoh lah. Tapi dalam baris tu sendiri dia ada A dia dan I dia dan U dia sendiri yang jadi rhyme dekat situ. Kadang-kadang dia bukan macam kodok rhyme dengan bedok ke apa itu. Kadang-kadang dia kodok rhyme dengan kocak. Dia punya rhyme kat depan tu, ko yang kat depan tu. Dan disebabkan dia melodi dan dia ada rhythm, kita kena ikut pada rhythm tu. Ikut rhythm. Kat rhythm tu lah dia rhyme dia berada. Ini sebenarnya dipanggil internal rhyme. Internal rhyme. Jadi kalau boleh itulah saya nak buat satu video yang nak menceritakan internal rhyme ni lah. Internal rhyme tu lah yang tak tahu saya tak tahu term ni sebab saya kaji sendiri lah. So saya tak tahu term ni. Saya rasa macam okay, kita boleh rhyme kat depan. Betul. So boleh rhyme kat depan, boleh rhyme kat tengah. Kan? Sebab tu awak boleh tulis lirik because kita naturally ada itu flair for words dan itu rhyme lah. Lirik ni dia adalah perkataan tu sendiri memang melodious kan. Bila kita punya perkataan sendiri tu tanpa melodi, perkataan kita sendiri dah melodious. Patutnya itu yang kita nak cuba capaikan dalam penulisan kita. Betul. Penglipu lara. Dia adalah satu lirik yang berpantun daripada satu percubaan berpantun lah. Pantun lah. Dia sebenarnya penglipu lara ni memang totally eksperimen. Sebab sebelum ni lirik yang lain saya tulis yang sebelum penglipu lara semua orang akan kebanyakannya lah sama ada komposer ataupun artis tu sendiri bagi tahu dia nak lagu tu macam mana, apa penceritaan dia. Bagi saya susah sebab saya kena feel apa yang dia nak untuk saya tulis. So bila sampai lagu penglipu lara tu, masa tu Azama mula-mula nak buat keluar dia punya first album. Semua lagu dah ada kecuali satu lagu je yang untuk cukup quorum dia punya album lah, dengan Astro masa tu rasanya. So Omar call, dia cakap Zal ada satu lagu untuk Azama ni, dia tangkap nak cukup quorum je. So dia cakap, ni nak tulis apa ni? Kau belasah lah tulis apa-apa. Apa-apa boleh. So itulah yang datang pantun, datang skrip Piramli dalam lagu tu yang ada Chinese words lah dalam tu. So itu memang totally eksperimen. Okay, saya nak try ni, apa jadi kalau saya try guna apa perkataan-perkataan daripada movie, kan, orang boleh terima tak?
Lepas tu sekarang ni masa zaman tu lagu-lagu yang berbentuk pantun ni tak ada. So letak pantun, senang sikit nak tulis. Yeah. Sebab rhyme dah, sebab dia pembayang dah ada. Pembayang yang biasa-biasa kan, macam buat cepedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan, itu pembayang dia. Tapi bawah mesej dia tu kita tukar sendirilah untuk nak dapatkan dia punya rhyme yang kat atas. Tu memang totally eksperimen. Lagu tu memang eksperimen. Sekali bila dah keluar-keluar, Azama suka, Astro suka, cakap, lepas tu Astro cakap, okay, kita ambil lagu ni sebagai first song untuk album ni. Jadi title lagu. Jadi title album. Right. Lepas tu sekarang dah jadi title band Azama dah. Jauh judul tu boleh pergi Jauh dia pergi. Padahal benda tu sebenarnya eksperimen lah. Suka-suka. Betul. Itulah dia, kita kena ada ruang untuk eksperimen lah. Kita kena ada ruang untuk eksperimen muzik kita, melodi kita, lirik kita, cara penerbitan kita. Sekarang ni masalahnya ruang untuk eksperimen tu dah tak ada. Dah makin kecil. Nombor satu, kita punya artis dan syarikat rakaman dah tak keluarkan album. Dia keluar single kan? Dia keluar single. Dan single ni bila para producer keluarkan single lagu-lagu diorang nak cater kepada apa yang radio nak. Jadi lagu yang mereka hasilkan sama je. Daripada satu orang ke satu orang lain sama je. Because diorang nakkan lagu diorang dimainkan di radio kan. Jadi bila tak ada bahan lagu-lagu yang experimentation tu, tak ada benda baru lah yang keluar. Boring lah. Industri tu boring, bosan. Jauhilah daripada orang yang bosan dan membosankan. Sebab tu saya duduk dalam gua sekarang ni. Asal tim Manchester United kalah. Tak ada, sebab betapa. Sebab membosankan. Saya tak, ini pendapat saya lah. Saya tak tahu, walaupun kawan-kawan saya ada ramai yang tengah buat lagu lagi kan. Bagi saya industri muzik tengah satu state yang stagnant. Tak ada benda yang peak untuk bagi dia fenomena. Semua macam lirik sama, penceritaan sama, tak ada mesej yang besar. Mesej besar tu tak ada. Mungkin ada satu dua lagu, tapi majoritinya mesej dia macam pusing-pusing. Aku jatuh cinta, tu okay, jom kita kahwin. Itu je. Aku jatuh cinta, ada couple. Aku putus cinta, tak apalah, aku cari orang lain. Jangan cerita pusing-pusing situ. Dan aku doakan kau berbahagia di sampingnya. Ya, betul. Aku sepak kau ni kan. Kan? Cerita dia pusing-pusing. Dia macam tak ada mesej yang besar lah. Okay, Dad. Umur berapa sekarang? Saya 36. 36. Okay. Sebenarnya, okay, katalah mereka yang umur 63, umur M. Nasir, umur SM Sahab. Ketika mereka berada di zaman 80-an dulu, kita dengar balik lirik-lirik diorang. Lirik diorang ada banyak mesej-mesej perjuangan. Mesej keadaan semasa pada ketika itu lah. Okay. Mereka hidup di satu dekad yang mana orang-orang kampung, mereka tinggalkan kampung, berhijrah ke bandaraya. Dan daripada suasana kampung tu, diorang pergi universiti, lepas tu pergi tinggal ke bandaraya. Dan diorang daripada kampung yang gelap gelita tu, mereka telah duduk di bawah lampu-lampu neon. Daripada kampung yang daripada jiran-jiran sebelah yang jauh, dah mereka tinggal di pangsapuri rumah-rumah burung kan. Jadi rumah burung. Jadi lama tak dengar. Jadi kehidupan diorang berubah. Suasana diorang berubah dan diorang menceritakan perkara ni dalam karya-karya diorang. Karya, betul? Baik dalam lagu ataupun dalam filem. Dulu filem Nasir Jani 80-an dulu kan. Macam mana dia gambarkan Kuala Lumpur dalam filem Kembara Seniman Jalanan. Macam mana dia gambarkan. Lagu tu. Apa cerita tu? Dia itu gambar, inspiration lagu
inspiration lagu Pelipu Lara. Lagu tu, filem tu. Cerita tu, yes. Saya ingat je sebelum Omar call saya untuk buat lagu tu, saya tengah mengkaji lah apa style P. Ramlee. Walaupun dia kadang-kadang lirik dia macam mengarut kan, tapi apa lirik dia zaman tu. And then saya pergi ke zaman-zaman M. Nasir untuk kaji dia punya lirik sepanjang P. Ramlee ke M. Nasir. Saya kaji style lirik ni. And then dalam dokumentari P. Ramlee tu ada beritahu dia, kita membesar dengan lagu-lagu tradisi, lagu-lagu Melayu. So kalau kita mainkan lagi dia dekat dengan orang Melayu. Itu first message. Second message saya dapat dekat lagu Sineman Kembara Sineman Jalanan. M. Nasir dalam skrip tu dia bagi tu yang buat saya terfikir lah. Dia fikir macam lagu cinta buat orang hayal. Actually betul. Kalau kita cinta ni satu benda yang general. Kita boleh cinta dengan Manchester United, cinta dengan Liverpool. Kita boleh kita boleh cinta dengan kereta. Leeds. Saya MU bang. So kita boleh cinta dengan Tuhan. Benda tu general. Tapi message tu dia boleh pergi ke benda yang satu yang message yang sangat-sangat besar, spesifik. So saya combine dua benda ni. First, kita kena buat satu lagu yang kita menceritakan kepada pendengar supaya dia dapat satu benda message yang kita nak sampaikan. Dan message ni bukannya message macam message yang simple-simple macam kau next time kalau kau nak beli gula-gula bayar 10 sen dah cukup. Bukan macam tu. Kita kena benda yang more to lebih deeper, falsafah kehidupan, lebih deeper kan. Lepas tu sulamkan dengan lagu-lagu bahasa-bahasa Melayu macam arwah P. Ramlee cakap. And then baru orang boleh terima. At the same time dia boleh mendidik pendengar lah kan. Mentality diorang. Itulah itu cerita itulah yang buatnya saya Omar bagi melodi cakap cantik ni. Okay, eksperimen settle semua. Belasah semua dalam tu. Betul. Tadi poin saya bila saya tanya umur tadi tu dan menceritakan macam mana 80-an dulu pengkarya-pengkarya pada masa tu hasil kerja diorang bukan aja cakap pasal cinta monyet kan, tapi ialah mengenai kehidupan tu sendiri, macam mana hidup di kota raya, macam mana hidup dalam keadaan rat race, sentiasa berlumba-lumba dengan orang lain. Tapi macam kau punya generation ni, orang yang umur antara 25 hingga 35, apa yang mereka nak perjuangkan? Orang generation semua dah macam semuanya dah ada. Infrastruktur semua dah ada. Jadi bila kita buat lagu atau buat filem, nak cakap pasal perjuangan tu, apa subjek matter korang? Dah tak ada dah. Jadi perkara-perkara yang dia usia 20-an dan 30-an ni, hasil-hasil kerja dia berbalik-balik cinta-cinta monyet je lah. Okay. Tapi bagi generation bagi saya lah, perjuangan apa? Okay, bagi saya lah betul abang cakap tu. Generation yang dulu dia buat satu platform tu dah complete lah. Macam-macam dah ada. So generation kita, saya ni sekarang, apa yang saya nak, apa yang generation saya yang saya rasa kita kena ada is knowledge. Benda tu dah ada tapi dia punya platform dah ada, cuma knowledge. Contoh knowledge macam mana? Pelbagai. Contoh macam lagu cinta. Kalau kita
nak cerita pasal lagu cinta lah. Pasal lagu cinta. Cinta ni, mesej yang sampai tu apa, knowledge di belakang dia. Yang kita boleh ambil, yang kita boleh fikir dan kita boleh guna pakai. Contohnya? Itu mesej. Contohnya, okay, mungkin penceritaan lagu tu pasal bercinta dengan roughly nampak macam bercinta dengan seseorang lah. Kan? Tapi bila kita deeply tengok semua structure ayat, penggunaan kata dia apa semua kan, ini bukan bercinta dengan orang ni. Ini mungkin bercinta dengan Tuhan. Ini mungkin pasal keagamaan. Ini mungkin pasal falsafah hidup. So benda tu yang buat kita berfikir, dan fikir tu buat kita ada knowledge. More knowledge lah untuk berfikir. Walaupun sekali dengar macam ni lagu cinta Jiwang ni best ni. Tapi memang sekarang ni memang market lagu-lagu cinta memang boleh jual. Kan? Cuma kita nak satu benda yang lain yang ada mesej besar yang kita kena fikir belakang. Mula first dengar macam lagu cinta ni, tapi lama-lama bila benda tu dah melekat dengan kita, lagu tu dah melekat. Bila kita baca balik lirik dia, sebab kita biasa pendengar ni bila dia dah suka satu lagu tu, dia akan try baca lirik tu. Betul tak? Bila dia dah try baca, ini something lain yang buat dia fikir, patutnya macam ni. Sama konsep dia dengan lagu-lagu Mat Salleh sekarang yang dia bukan lagu rap lah. Lagu rap tu kadang mengarut sikit. Yang macam lagu-lagu rock, lagu pop yang lirik dia ada something knowledge yang kita boleh ambil kat dalam. Ada pelajaran yang kita boleh pelajari daripada yes, ada pelajaran. Faham. Itu yang bagi saya, untuk generation saya yang saya rasa perlu lah. Tapi tak ada benda tu. Orang tak menerbitkan benda-benda macam tu. Tak ada. Betul. Sebenarnya perkara ni saya berbual dengan anak saya juga. Anak saya umur masuk 20 tahun ni. 20 tahun ni. So saya pernah bual dengan dia, apakah yang akan menjadi perjuangan generation korang? Apa yang dia beritahu ialah rasanya generation dia tak ada apa perjuangan sangat lah. Generation dia ialah emotional, very emotional, dan ingin mendapat segalanya instant gratification, kepuasan segera tu. Jadi mereka nak benda tu. Dan saya fikir balik, because dunia diorang ni laju, cepat. Segala informasi semua berada dalam phone, dalam tangan je, dalam genggaman tangan. Apa kau nak tahu ni? Apa kau nak buat, cepat. Jadi tidak pernah dalam sejarah umat manusia ni perkara begini cepat sekali tau. Skalanya begitu cepat sekali. Otak kita tidak develop untuk mudah-mudah je dapat information macam ni, begini cepat, dan apa yang kita nak sama cepat. Okay. So perjuangan generasi ni, kalau kita nak buat sesuatu yang berbeza, yang ada double meaning tadi tu, ataupun serampang dua mata kan, cinta dengan Tuhan ke cinta dengan pendengar kita belum boleh terima lagi. Betul. Pendengar kita belum boleh, rasanya mungkin pendengar kita tu belum boleh terima. Dia sama ada kita akan meninggalkan mereka jauh, ataupun kalau kita betul bagus dan kita bahasa kita dengan bahasa pendengar kita adalah sama, mungkin kita boleh bawa dia sekali. Mungkin pemikiran kita sama dengan mereka, mungkin kita boleh bawa mereka sekali. Tapi memang susah lah. Kita tak ada para pendengar yang bersedia lagi untuk mendengar perkara-perkara yang lebih berat agaknya. Tapi, mungkin diorang sekarang ni diorang lebih kepada dengar yang macam abang cakap lah, konsep dia sekarang ni semua cepat kan. So tak perlu nak proses banyak kan. Tapi itu challenging untuk kita yang penulis lirik lah. Macam mana kita nak hasilkan satu lirik yang straightforward. Betul. Tapi at the same time kena fikir yang
ada mesej yang aku nak sampai. Betul. Ha. Betul. Yang boleh menangkap emosi, yang boleh ada mesej, yang ada knowledge, yang pengajaran yang kita boleh ambil lah. Betul. Itu challenging lah. Betul. Awak punya generation ni. Awak punya generation. Bila cakap generation maksudnya apa tahu? Antara umur 25 hingga 35, 36 ni lah. Okay. Kat punya time dulu, tahun 2000-an ke apa, saya ada banyak kompetitor tau. Tidaklah banyak sangat, tapi okay, saya ada kompetitor pada masa 2000-an dulu ataupun lewat 90-an. Kompetitor saya ialah Lolo. Okay. So secara peribadi dia adalah kompetitor saya. Tapi dia dah 20 tahun buat kerja dulu sebelum saya masa tu. Jadi bila kita keluarkan satu lagu tu, katalah saya buat Eliana, saya buat macam ni. Lepas tu dia pula buat apa? Kalau dia buat Eliana juga, dia buat macam ni. Lepas tu saya buat artis B, saya buat macam ni pula. Dan dia artis lain, dia buat macam ni. So kita sentiasa compete antara satu sama lain. Jadi itu bagus tu. Ya, itu ialah saingan. Saingan yang bagus, saingan yang membina, saingan yang sihat. Membawa sihat dan membawa penambahbaikan. Yes, betul. Jadi orang punya generation, korang tak ada tahu satu penulis lirik yang prolific dan yang orang go to. Producer ni pun cari dia, producer ni pun cari dia, producer tu cari dia, ramai orang cari dia. Dan bukan dia seorang aja, ada beberapa orang macam dia. Tak ada. Secara jujurnya tak ada bang. Tak ada. So kalau mungkin jadi seorang penulis lirik, tulis lirik di bawah syarikat tu je lah. Contohnya Omar K, Odimo, kata mungkin Faizal Tahir ke, kalau dia golongan team tu lah. Dia tak meluas lah. Dia macam time ada Lolok dulu, FMC cari kita, syarikat tu cari kita, syarikat ni cari kita, Maestro cari kita, ataupun kalau tak cari Lolok, dia mungkin cari Ahmad ke, kalau tak dia akan cari Amran Omar atau Luqman S, atau Hafsah Hassan kan. Yang prolific writers lah. Tapi orang punya generation tak ada orang macam tu. Jadi apabila tak ada macam tu, kalau tak ada saingan, susahlah kita nak buat satu. Sebab satu benda yang besar tu susah lah. Lagi satu sebab kita pun macam kalau ada compete dan kita boleh ukur kita punya tahap macam mana dengan gini kompetitor kan. Betul. Macam antara kita berdua kita boleh jadi kompetitor. Tak boleh. Kita boleh jadi kompetitor. Tapi masalahnya sekarang ni, ni lagi satu masalah kita. Kita tak cukup penerbitan. Kita tak cukup orang yang menerbitkan production tu. Tak banyak artis untuk diterbitkan. Itu pun mematikan kita juga. Itulah macam mana kita nak jadi bagus. Susah nak jadi bagus lah ni. 1 bulan berapa album je boleh keluar kan. Tengok ni lah, senang cerita kualiti lagu apa AJL lepas lah. Bunyi saja sebenarnya AJL lepas okey lagi. Berapa AJL yang lepas? Berapa tu lagi lagi bagi saya macam betul abang cakap tu. Sekarang ni macam tak ada penulis lirik ataupun especially penulis lirik lah. Penulis lirik yang saya boleh check macam wah dia ni punya gaya bahasa yang hebat, yang straightforward tapi cara penggunaan dia penggunaan dia ayat power semua kan.
Tak ada. Atau pemikiran dalam dia punya penciptaan dia tu. Pemikiran. Apa dia nak buat kita Yes. fikir. Mana dia nak bawa kita. Apa dia nak beritahu pada kita. Ya. Banyakannya pusing-pusing kat situ. Superficial je. Semuanya superficial. di luaran, di kulit je. Dia tak masuk ke dalam ke dalam tulang berulang kita, apa dia punya detikkan tu kan. Tak ada Betul. Ya. Tak ada. Dia okey. Saya memula saya membesar ni, saya dengar lambat. Sangat-sangat Macam lambat. mana tidak berdengar? Saya membesar dengan lagu-lagu English. Saya dengar lagu-lagu Melayu memang sangat-sangat lambat. Masa saya umur 20-an. Baru saya dengar lagu-lagu Melayu. Dan first saya dengar lagu Melayu adalah lagu-lagu rock kapak. Lepas tu baru saya baca lagu Wing, Search, ada banyak lagi lah. Itu dua main besar Garsi lah yang saya boleh tangkap lah. So bila saya dengar lagu-lagu orang, lagu rock, okay. Tapi lirik dia semacam lah. Macam ada satu benda, elemen yang macam mana cakap lah, elemen yang macam satu kitab tu. Satu kitab yang kita baca macam, wah sekarang aku ada ilmu baru. Macam tu lah. Okay. Lagu ni cerita pasal ni. Dia macam memang masuk ke jiwa tu. Lepas tu baru saya dengar lagu-lagu Melayu. Dengar lagu Melayu, dia punya transition tu. Tak beza, memang orang cakap itu lagu dulu. Diorang semua ayat puitis. Kan, sebab dia guna ayat-ayat yang bunga-bunga. Saya tak ada, ni straightforward ni, just baca pun dah boleh faham. Betul. Kalau nak puitis, ada lagu yang puitis. Tapi kebanyakan ni lagu yang straightforward kan. Right. Kan? Betul. So bila saya baca, ini semua straightforward. Tapi ada mesej yang besar yang buat dia masuk kat dalam. Macam, wow, okay, damn, tak tahulah lagu ni. Kan? Banding dengan lagu sekarang, macam tak tahu nak pergi mana lagu ni. Kan? Macam, okay, ni pegantangan lah, itulah, campak ke bulan bagi semua orang nampak lah apa. Tapi, by the end, by the end, lagu ni nak gimana? Apa ni kan? Just nak bagi tahu kau cinta dia. Kenapa tak bagi tahu awal? Bagi tahu awal lah kan? Betul. Dia tak ada penulis lirik sekarang yang dia boleh maksud saya nilai penulisan tu yang besar. Tak ramai. Ya. Saya tak ada. Pemikiran kita pun mungkin tak besar kan. Tapi itulah kesiannya sebab pendengar lah. Bagi saya pendengar lah yang kesian. Sebab kita sogok diorang dengan satu benda yang murahan. Bagi saya murahan. Ya betul, murahan. So lama-lama mentaliti diorang pun tahap tu je. So, tak gimana. Pemikiran pun pemikiran yang bukan intelektual lah. Dia come out dengan satu benda yang macam satu benda yang tak apa-apa. Ya. Bila mentality tu dah sampai satu state, dia akan effect kita punya sikap. Dan sikap kita pun jadi macam tu juga. Betul tak? Betul. Banding dengan orang yang ada intelektual dengan orang tak ada intelektual, kita boleh nampak lah. Ya. Kan? Kita tidak kritikal pemikiran kita. Tapi mungkin susah kita perubahan tu susah nak buat. Ya. Walaupun lagu pop adalah satu instrumen yang punya jangkauan yang jauh, yang besar.
Dia dapat betul. sampai ke ramai pendengar. Tetapi ia tidak mempunyai cukup kekuatan untuk meningkatkan pemikiran yang lebih tinggi tahap intelektual ya. Mungkin apa yang kita sangat perlukan adalah satu sistem pendidikan yang lebih tepat. Satu sistem pendidikan yang dapat membentuk masyarakat dan negara yang mempunyai fikiran yang kritikal. Pemikiran yang betul juga. Yang boleh berfikir, bukan hanya pemikiran yang tahu nak jawab macam mana nak jawab kertas peperiksaan. Itulah mungkin kita punya kepincangan negara kita, bangsa kita, bangsa Malaysia tu. Mungkin sistem pendidikan kita, lagu-lagu kita ataupun filem-filem kita ataupun hasil-hasil seni kita hanya boleh pergi satu tahap saja. Selagi sistem pendidikan kita tidak menjurus ke arah membentuk pemikiran, memang hasil seni kita macam ni je lah. Memang macam tu je lah. Seni ni lagu-lagu art ni sebenarnya ialah intellectual property kan. Satu betul. Nama pun intellectual property. Kalau kita tak cukup something yang intellectual. Kalau kita tak cukup intelek, macam mana kita nak menghasilkan property yang begitu berharga nilainya? Betul. Betul. Itulah dia. Orang Malaysia kurang membaca lah. Itu satu masalah tu. Kurang baca. Dan kalau kita membaca pun benda yang sama je kita baca. Facebook status. Twitter. Instagram boleh tengok gambar. Tapi dia boleh baca caption bawah. Kita masyarakat kita kurang baca. Macam mana kita nak gairahkan masyarakat kita untuk membaca dan membaca pelbagai subject matter, pelbagai genre. Yes, betul. Bukan tu je. Kadang saya tengok orang tu membaca, dia baca nanti buku agama yang tertentu je. Dia tak ada kepelbagaian dalam pembacaan dia. Dan menarik sekali Kalau kita bersetuju dengan apa buku yang terakhir kita baca, maknanya kita tak cukup banyak membaca. Betul. Kita baca satu buku tu dan kita mesti nak argue dengan buku tu. Maknanya mesti macam ni. Kerana menurut buku yang satu lagi tu, dia macam ni. Jadi kalau kita baca tu, kita pegang dia dengan apa yang dia kata, maknanya kita tak cukup banyak baca tu. Betul. Sekarang kalau tanya orang dalam masa setahun berapa banyak buku dia baca, saya rasa ada 1-2 je lah kot. 2 paling tinggi kan? 2 paling tinggi lah. Majoriti semua tak ada lah. Saya disebabkan COVID-19 ni, saya baca buku Parasite Rex. Sebab saya nak cari buku pasal virus, tak sempat lagi nak beli. Satu buku tu virology, saya nak cari. So tu nak tahu pasal virus, pasal parasite. Walaupun COVID ni lah virus, bukannya parasite. Tapi ada satu dokumentari saya tengok tu, coronavirus ni somehow dia bekerjasama dengan parasite untuk memberikan kesan yang diberikan tu. Efek itu saya tak tahu. Terima kasih pada ilmu tu. So, abang nak tahu buku apa saya baca tak? 40 Rules of Love. Bagus. Ni fiction. Novel Novel daripada Persian. 40 Rules of Love. Okay. Sebenarnya novel tu bukannya macam point-point, number 1, number 2, number 3 kan lah. Tapi banyak benda saya tak setuju dalam tu lah. Cepat je jawab bagus. Saya pun banyak benda tak setuju dengan ni.
Saya pegang pen ni bang. Untuk Setiap malam sebelum saya tidur, saya akan baca tu. So benda tak setuju saya garis. bagus. Saya garis, saya tulis lah. So apa Bagus. reason saya lah. So Bagus. buku-buku saya tulis semua memang orang lain baca memang pening lah. Apa Biasa bodoh buku-buku ni? tu tu lah, apa bodoh ni. Ngarut apa lah orang ni. Ni mesti nak untuk darah ulek ni. Macam hebat je saya speaking Okay, bunyi sedap. Kat luar Rembau berani lah cakap Bismillah, cuba balik Rembau. Ting. Aduh. Okay, Zeb, sangat interesting kita punya perbualan malam ni. Dia relax je. Pukul 1:30 lah kan. Kita kena buat lagi dan lagi ni tau. Ini bukan kali pertama dan terakhir. Saya okey je. Okay. Okey je bang. Ada satu perkara lagi saya nak tanya. Okay, ni jawab jujur je. P. Ramlee lawan M. Nasir. Mana menang? Manakah seniman teragung? Siapakah seniman teragung? P. Ramlee lawan M. Nasir. Keyword dia seniman. Keyword dia seniman Keyword teragung. dia seniman. Seniman, ya. Saya rasa P. Ramlee lah. P. Ramlee, kenapa Sebab dia luar, dua-dua tu P. Ramlee dengan M. Nasir, semua karya dong luar pada zaman. Tapi P. Ramlee punya dia terlebih pada zaman, sebab zaman dia untuk terfikir pun orang boleh layan sampai sekarang. Dah berapa tahun dah ni. Kan? Even lagu M. Nasir, yes, nilai bahasa yang sangat-sangat tinggi. Memang penuh dengan seni lah. Tapi zaman P. Ramlee guna bahasa yang walaupun simple, ada juga elemen-elemen nilai bahasa tinggi. Tapi dia punya mesej tu jauh sangat pergi. Dalam dia punya muzik, dalam dia punya movie lah, dalam lakonan dia semua. Saya rasa P. Ramlee lah. Sejujurnya. Ya. Tapi saya tak minat P. Ramlee sebenarnya. Kenapa? Sebab zaman dia lain. Cuma saya minat mesej yang dia sampai. Saya bukan peminat dia. Dia bukan penyanyi yang hebat. Bagi saya lah. Tapi dia pandai menggunakan suara dia. Suara dia, ya, orang menyanyi mesti suara macam nyaring. And then kalau orang bagi tahu suara yang sedap tu adalah suara yang boleh tarik tinggi. P. Ramlee tak. P. Ramlee semua suara low. Kan? Semua rendah. Tapi dia pandai lah. Pandai gunakan range dia. Guna range dia. Macam M. Nasir saya admire sebab bahasa yang guna dan memang tinggi lah. Penceritaan yang banyak buatkan lagu dia menarik. Ya. Apabila saya lawankan P. Ramlee dengan M. Nasir ni, memang dua-dua tu pada saya memang telah mencapai piawaian ukuran kepada seorang seniman. Itu lebih. Memang dah lebih sangat, dah lebih jauh, lebih berjangkau, tak tahulah berapa tahun lagi lah. Bukan nak merendahkan antara satu sama lain. Tapi saya pun sendiri pun, kalau lah orang tanya saya P. Ramlee lawan M. Nasir, saya cakap P. Ramlee juga. Sebab apa? Sebab untuk menjadi seorang seniman ni, satu ciri-ciri pada seorang seniman, dia mesti menghiburkan. Kalau banyak orang nak jadi seniman, pakai topi seniman, pakai beret seniman, pakai janggut seniman, pakai misai seniman dan rokok seniman, baju seniman dia, paras rupa Khalid Saleh dia kan, paras rupa M. Sahab tu. Ramailah seniman-seniman macam tu. Tapi kalau dia tidak menghiburkan, dia tak boleh jadi seniman. Dia kena menghiburkan, dia kena memberi perasaan, dia kena convey a message dan emotion kepada kita.
Jadi Betul. antara hasil kerja P. Ramlee dengan hasil kerja M. Nasir, P. Ramlee menang sebab dia punya hasil kerja dia kebanyakannya menghiburkan, boleh membuat kita terhibur lah. Bila cakap terhibur tu bukan maksudnya dia akan buat kita ketawa je. Sebenarnya buat kita nak Dia ada menangis pun, macam-macam. nak buat kita Dia menangis, ada macam-macam pun, perasaan. menangis pun salah satu hiburan juga. Merasa sedih pun satu hiburan juga. Jadi atas ukuran tu saya rasa P. Ramlee menang lah. Dari segi teknikalnya, saya rasa ada 6 perkara yang seniman mesti ada. Nombor satu memang bukan nombor satu. Antara salah satunya ialah menghiburkan. Nombor dua, kebolehan teknikal dalam yang dia buat, dalam apa yang dia bikin tu. P. Ramlee hidup di zaman yang lebih kekurangan berbanding dengan M. Nasir. Dan dalam kekurangan dia tu, dia masih boleh membuat perkara dari segi teknikalnya masih hebat. Dan saya setuju. Dan dia mesti, seniman ni mesti convey, menyampaikan message. Dan P. Ramlee punya message banyak, pelbagai, especially menerusi filem, dan filem tu ialah satu instrumen yang lebih kuat lagi daripada muzik. Dan M. Nasir kalau dibandingkan dengan P. Ramlee lagi banyak filem. M. Nasir lagi jauh banyak muzik. Tapi because of filem punya sentuhan yang ada tu, membuat P. Ramlee lebih seniman yang lebih besar daripada M. Nasir. Tapi macam mana dengan isu royalty? Satu isu yang besar tu. Ya. Isu royalty. Sebenarnya kalau nak cakap pasal benda ni, saya rasa yang paling besar kali kita balik pada mengamalkan apa yang ada dalam Akta Hak Cipta. Dan itu satu. Nombor dua, kita kena perbetulkan badan-badan pelesenan. Hanya kita dua, kita bukan performer kan. Jadi kita boleh letak tepi sekejap badan-badan performer macam Prism dan RPM. Kita bergantung kepada badan pelesenan untuk para composers. Saya rasa MACP perlu di-revamp balik. MACP perlu di-revamp. Salah satu lagi perkara yang kita kena ubah adalah sistem pengundian di MACP. Kepada personal lah. Satu ahli, satu undi ya. Baru dia adil, baru dia transparent. Lepas tu MACP pun mesti di audit setiap tahun apabila untuk mengeluarkan penyata kewangan MACP. Kita audit menggunakan Ernst & Young, badan auditing firm yang profesional, badan audit profesional. Tetapi apa yang saya tak sedar sehinggalah setahun dua kebelakangan ni adalah sebenarnya kita tidak audit pengagihan tu. Pengagihan tu kita tak pernah audit. Di AGM yang lepas saya telah tanya kepada acting general manager, kita pernah audit tak pengagihan tu? Dia sendiri mengaku dia ada ramai, kita tak pernah audit. Dan kita akan audit kalau kita ada bajet ke apa. Saya rasa ni ada bajet atau tak ada bajet tidak patut menjadi soalan. Because kita nak tahu apa yang kita dapat ni betul atau tak. Kita terdapat lebih ke, kita dapat kurang ke, apa yang kebanyakan orang members ni dapat betul atau tak. Jadi kalau kita tak audit macam mana kita nak tahu? Betul tak? Dan daripada tahun ke tahun saya tengok kebanyakan orang-orang lama dia punya royalty macam tak berganjak tau. Sama macam tu je. Sama dia lebih kurang je. Padahal setiap tahun lagu-lagu baru masuk. Ada setiasa lagu-lagu baru. Tapi diorang ni lagu dia, diorang cakap, lagu diorang malah segar. Tapi kok seorang engineer, dia tak mathematically possible. Kan? Setiap tahun royalty diorang lebih kurang macam tu. Memang betul kan kita kejatuhan royalty setahun dua ni 50% jatuh. Tapi walaupun diorang jatuh 50%, tapi mereka berada di kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama ya. Jadi sesuatu keganjilan yang sedang berlaku. Dan saya dapati antara salah satu lagi ciri-ciri yang ada,
mereka duduk di bawah publishing house yang tertentu. Okay. Kebanyakannya publishing house mereka adalah international publishing. Jadi pendek kata macam ni lah, saya bukan nak buat accusation dan sebagainya. Kita kena demand MACP untuk melakukan audit terhadap sistem pengagihan itu sendiri. Baru kita tahu mereka ni memang selayaknya dapat banyak ni, kita selayaknya dapat banyak ni. Itulah satu antara perkara yang saya rasa penambahbaikan yang kita mesti lakukan pada badan-badan pelesenan, terutamanya untuk kita MCP. Kenapa tau? Sebenarnya dengan adanya badan pelesenan ni, sebenarnya kita tak sepatutnya susah. Kalau kita banyak hasil kerja dan hasil kerja kita popular, kita sepatutnya tak patut tidak selayaknya susah. Dan kalau kita tua, kita tak sepatutnya meminta sedekah. Kita sepatutnya ada punca pendapatan daripada badan pelesenan. Sepatutnya macam tu lah. Tapi disebabkan kalau kita tak jaga badan pelesenan kita takut kita akan melarat lah satu hari ini. Ya, nelayan abang. Nelayan. Atau petani Kita persis nelayan. Tun M dalam perjumpaan town house meeting dengan Tun M beberapa bulan sudah, dia umpamakan kita dengan petani. Petani ni kalau hasil kerja mereka tidak ada orang beli, so orang miskin lah. Kita punya hasil kerja kalau tak ada orang beli pun kita miskin juga. Jadi kerajaan memang berusaha macam mana nak membasmi kemiskinan. Okay, baik tu. Okay Zal, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita akan bersambung lagi. Okay, tak ada hal bang. Okay. Say anytime. Thank you so much. Jaga diri baik-baik. Kawallah hati, kawallah mata dan kawallah segala yang patut dikawal di bawah perintah kawalan pergerakan. Yeah. Jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah. Selepas hujan, nantikan nyaman. Sesudah ribut, pastikan tenang. Setelah sukar, cuakan senang. Lumrahnya